kitab tafsir Nurul Ihsan bagi almarhum Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Dan insyaAllah pada pagi ini kita masih lagi berada pada muqaddimah bagi mereka yang memiliki kitab cetakan Akademi Jawi yang tebal ini, pada muka surat 54, dan bagi mereka yang mempunyai cetakan Jawi yang lama pada muka surat yang ketiga, muka surat yang ketiga, iaitulah pada perenggan yang ketiga, betul? Pada perenggan yang ketiga. Baik, kata musannif, ini kita masih lagi pada muqaddimah. Sebelum kita nak masuk ilmu tafsir ataupun sebelum kita nak berbincang berkaitan tentang kalamullah, Syekh Muhammad Sa'id ni dia musannif kitab ni dia nak ajak kita ulang balik, kenal balik berkaitan tentang perkara-perkara yang fardu ain, wajib ke atas kita untuk mengetahui dahulu. Jadi dia sebut secara asas, dan kemudian insya-Allah dia akan mulakan penafsiran Al-Quran dengan bahasa yang lebih mudah, iaitu bahasa Jawi Kedah ni. Baik, kata musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Dan setengah daripada syarat sembahyang itu, dia masuk bab sembahyang pula. Sebelum ni dia masuk rukun Islam dan rukun iman. Kini dia nak sambung sikit lagi, dan setengah daripada syarat sembahyang itu suci daripada hadas besar dan hadas kecil, Ini adalah syarat sah sembahyang. Maka hadas besar itu 4. Hadas besar itu 4 ini maksudnya terjadi dengan 4 perkara. Boleh terjadi seseorang itu hadas besar kerana 4 perkara, antaranya dalam kitab lain banyaklah perbincangan dia. Cuma dalam kitab ni dia nak peringkas, nak bagi kita ingat balik, iaitulah yang pertama junub. Junub ni maksud dia apa? Iaitu setubuh lelaki perempuan. Setubuh lelaki perempuan iaitulah bagi pasangan suami isteri ataupun sebaliknya. Kalau dia ni melakukan persetubuhan, dia wajib ke atas dia mandi. Wajib ke atas seseorang itu mandi. Baik, yang kedua haid, iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang sekurang-kurang umurnya 9 tahun. 9 tahun qamari lah, 9 tahun mengikut tahun hijrah. Kalau dia keluar sebelum 9 tahun qamari, yang ni mungkin darah istihadah. Darah istihadah, darah penyakit. Dan dia ada tempoh dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya dia umur 9 tahun, paling kurang darah haid ni sehari semalam, ataupun yang paling banyak 15 hari 15 malam, ataupun 14 hari 14 malam, dan selalunya berlaku 6 ataupun 7 hari. Yang tu kita nanti bincang dalam bab fiqh lah. Panjang kalau bincang bab haid ni, sampai tak ketahuan, sampai putus haid dah pun tak faham lagi bab haid. Kadang-kadang sampai dah menikah dah apa semua pun suami tak ketahuan juga haid ke macam mana ni, dia pun tak reti. Jadi benda itu kita kena selalu berulang-ulang untuk belajar berkaitan tentang fardu ain. Jadi apa yang musannif kita sebut ni, muqaddimah ringkas ni, kena ada harian ataupun berkala kita kena ulang baca berkaitan tentang fardu ke atas kita, ataupun ilmu yang berkaitan dengan ilmu ahwal,
ilmu yang berkaitan tentang kehidupan kita. Baik, dan yang ketiga, seorang itu boleh jadi hadas besar ialah nifas. Yang dimaksudkan dengan nifas, darah kemudian daripada keluar anak. Ini orang perempuan juga. Orang lelaki tak keluar nifas. Orang lelaki tak ada darah ni. Yang perempuan, dia ada darah nifas bagi mereka yang sudah beranak. Sekurang-kurangnya satu lahzah, sekelip mata, sebanyak-banyaknya lebih kurang dalam 40 hari, dan ada yang jumlah yang lebih banyak sampai beberapa hari. Itu kita boleh rujuk di dalam kitab fiqh berkaitan tentang darah nifas. Tapi kita pantang 44 hari. Tapi kalau pantang 44 hari pun, kalau darah dah berhenti awal, kena sembahyang lah. Tak ni tak boleh pantang ni. Mana boleh pantang satu bab. Pantang bab makan saja. Bab makan, bab bertungku ke apa ke. Tapi dalam bab sembahyang dah berhenti darah, dah suci dah, dan kita pun dah selidik, dah cek betul-betul, sampai kadar-kadar yang tertentu memang tak ada bekas apa lah, wajib sembahyang. Ni macam mana Ustaz duk menyusu lagi? Itu bukan alasan lah, kena sembahyang juga. Andai kata hari pertama tu dah berhenti lah darah nifas tak ada dah, kena sembahyang. Kena sembahyang. Jadi tu orang perempuan ni cabaran dah sikit. Tapi kadang-kadang ni masalahnya dia tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang tu berdosa lah kalau tanpa sebab yang munasabah. Kalau dia tu tak sedarkan diri, itu lain lah. Tapi sedar, kena sembahyang. Dalam isu yang sama juga, contoh nak beranak kan, semua bisa beranak pun, bisa beranak. Bila beranak pecah ayat ketuban tu, dia tak bersalin lagi. Nak tunggu bukaan tu kadang-kadang lama, berapa jam. Jadi dalam tempoh tu dia masuk juga waktu sembahyang. Bila masuk waktu sembahyang, dia wajib dah kena sembahyang, dia kena sembahyang. Ni sakit ni macam mana ni? Kena sembahyang. Sakit, sembahyang cara sakit lah. Ni duk berkocok-kocok dah perut ni. Kena sembahyang juga. Sembahyang lah mengikut kemampuan masing-masing. Jangan tak sembahyang. Dengan sembahyang itu kita memohon bantuan. Ini suami ni kena duduklah di pangkuan isteri pada waktu tu. Kena berikan semangat kerana melahirkan zuriat. Tapi lah ni musim-musim Covid ni tak berbayar lah. Tunggu tangluak lah. Sayang macam mana pun duduk tangluak. Tidak tak boleh masuk, tak boleh duduk tinggal bersama dalam labor room tu. Ini adalah cerita hal rumah tangga. Salah satu daripada masalah yang berlaku pada orang perempuan ni adalah darah nifas. Itu adalah hadas besar. Jadi bila dia suci daripada darah nifas ini, dia kena mandi wajib dan kemudian kena sembahyang, dan bolehlah membaca Al-Quran dan pegang mushaf, nak tawaf dan seumpamanya. Baik, yang keempat, ringkas dia sebut di sini, keempat iaitulah wiladah. Apa maksud wiladah? Beranak. Beranak apabila tiada darah. Wiladah tu maksudnya apa? Wiladah ialah keluarnya bayi daripada rahim, ataupun keluarnya bayi daripada seseorang wanita ini. Dengan keluarnya anak itu dikira wajiblah mandi bagi seorang perempuan. Wiladah, kalau tak ada darah, keluar bayi itu tak ada dah darah selepas tu, dia kena mandi terus, mandi wajib, dan wajib dia kena sembahyang. Tetapi selalunya berlaku keluar darah, keluar bayi ni, wiladah ni, maka selepas tu keluarlah pula darah nifas. Itu ikutlah tempoh yang tertentu. Begitu. Jaranglah kalau yang tak ada darah ni, yang tidak ada darah wiladah ni, yang tidak ada darah nifas ni, jarang berlaku. Pun begitu, ulama sebut adalah berlaku bagi
mereka sebahagian di kalangan wanita-wanita. Baik, 4 saja. Dalam kitab fiqh lebih detail, banyak lagi lah, cuma umum. Antaranya yang menyebabkan seseorang itu ni hadas besar, iaitu ihtilam, mimpi. Bermimpi itu juga sebahagian daripada mimpi itu keluar mani lah. Kalau mimpi air kencing, itu tak ada lah. Keluar air kencing tak perlu lah. Jadi kadang-kadang itu perbezaan di antara apa yang keluar daripada kemaluan perlu dititik beratkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita kena tahu dah, ni bila dah memayis, dia tak tahu lagi beza apakah itu air mani, apakah dia itu darah haid, apakah dia itu air mazi, apakah dia itu air wadi. Ini bukan pendidikan nak ajak anak-anak kita ni cerita ataupun ingat benda-benda yang tak elok. Kita cerita di atas fitrah manusia yang Allah Ta'ala berikan nafsu. Macam mana kita nak kawal nafsu itu supaya dia tak berfikir tentang benda-benda yang lain. Kita nak bagi fikir tentang ilmu, kita nak bagi fikir tentang tanggungjawab dia sebagai seorang muslim. Ini ilmu. Kita bagi ilmu, itu adalah salah satu daripada tuntutan yang wajib kita kena sampaikan kepada anak-anak kita. Kadar kemampuan kita, dan memang kita kena mampu menjadi seorang ibu dan ayah. Kita kena mampu cerita bab fardu ain kepada anak-anak kita sebelum kita hantar pergi sekolah. Dan sebelum kita hantar pergi sekolah agama. Kalau sebelum kita nak hantar anak kita ni pergi mengaji, hafal Quran, kita kena cerita pada mereka. Jangan pula kita tak tahu apa, kita pergi lepas saja ke sekolah, lepas itu main hujung tu kita tanya, ni macam mana perkembangan anak saya? Dia boleh apa lah. Betul, di rumah kamu buat apa? Di rumah tu jauh lebih dekat kita nak mendidik anak-anak kita. Pengalaman cukup manis tahun ni. Tahun-tahun sebelum ni tak pernah ada. Tahun ni cukup manis. Sebab apa cukup manis? Covid, PKP. 4 bulan duduk di rumah. Kita tengok anak-anak kita ni 4 bulan duduk di rumah. Waris ni hari-hari tu pun, ustaz bila nak boleh masuk asrama balik? Kata kami tak larat lah nak jaga mereka ni, teruk. Tengok mak ayah hantum semua tak mau jaga kamu semua. Sebab apa? Teruk nak, kalau bela bagi makan saja tak apa, senang. Tapi bela nak jaga solat, bela kita ni bukan nak jaga makan saja, tapi nak jaga hafalan mereka. Pagi-pagi nak kena hantar sabak, pagi-pagi nak kena online dengan ustaz-ustaz. Kadang-kadang ustaz duk tunggu tak main-main. Mana budak-budak ni tak main seorang pun. Rupa-rupa je lena, tidur. Sekali dengan mak ayah lena. Seronoknya musim PKP ni, seronok lena. Nak abang kata apa? Nak abang kata benda tu susah. Sampai ada waris yang main jumpa kata, ustaz, macam mana lah ustaz-ustaz bela anak-anak kami ni. Kami terus seorang dua orang duduk di rumah pun sakit kepala, tambah 50-40 orang duduk di asrama lagi sakit kepala. Tahu tak apa. Itulah maksudnya hikmah PKP itu memberikan kepada kita banyak macam-macam. Kita waktu tu kita duduk di rumah, kita boleh kenali anak kita lebih dekat macam mana. Isteri kita hak sebelum ni, rupanya baru aku kenal macam mana hidup dia daripada pagi sampai ke petang. Sebelum ni pagi ke petang dia pergi kerja. Dia tengok isteri dia waktu apa penat-penat je, betul duduk cerakah bini dia. Apa ni penat ni, nampak letih sangatlah. Rupanya bukan senang menjadi seorang suri rumah. Begitu jugalah keadaan isteri baru dia kenal suami dia. Macam mana keadaan dia pagi sampai ke petang duk hadap muka tu lah. Dulu sebelum PKP tak rajin bergaduh, tapi musim PKP hari-hari bergaduh. Bersebab hari-hari bergaduh, hari-hari jumpa. Bila berjumpa kira nak bergaduh saja, bila jumpa kira nak bertengkar saja. Dulu waktu pagi-pagi subuh-subuh keluar lah, bila balik lepas sak dekat maghrib baru balik. Sembang-sembang sikit, makan nasi letih lena nak berkeli apa, takkan duduk tengok lena berkeli lah.
Tapi bila PKP hari-hari jumpa. Oh, hari-hari jumpa, hari-hari berkelahi. Sampai terpaksa dibukakan talian untuk bagi apa? Bagi kaunseling masalah rumah tangga. Sibuk talian, duk telefon, semua stres duk dalam rumah. Ini adalah ujian yang Allah Ta'ala bagi. Kita semua pakat beruzlah. Saya pun terima ujian jugalah. Duk di rumah demam dekat seminggu 2 minggu tu. Sebab duk biasa kita keluar pergi merata, tiba-tiba duk sengap di rumah tak tahu nak buat apa, demam tu. Itu adalah rezeki lah. Rezeki boleh duduk di rumah, isteri pula berpantang. Rezeki sungguh lah. Membesar dengan anak tu. Ini adalah salah satu hikmah. Baik, habis cerita tentang tu. Maka wajib atas lelaki dan perempuan yang junub, junub ni hadas besar lah, dan haid dan nifas dan beranak apabila selesai mandi angkat hadas besar, maka rukun mandi junub 2 perkara. Dia cerita pula rukun mandi. Ini pun asas jugalah. Ni kalau tanya ni boleh jawab ke tak? Boleh jawab Ustaz, sambil-sambil mata tengok bawah. Tapi kalau contoh tanya buat soalan cepu mas, boleh jawab tak? Tu belum tentulah. Ada 2 perkara. Yang pertama niat, iaitulah ingat dengan hati ketika jirui ayat. Ni bahasa Kedah ni no. Jirus. Tu kalau jirus jadi bahasa baku no. Jirui baru puas sikit. Dia sebab dia cerita dalam bahasa Kedah. Jirui ayat, telah aku angkat hadas besar daripada sekalian badan aku. Itu sekurang-kurang niat. Nawaitu rafa'al hadasil akbar. Saja aku mengangkat hadas besar. Itu sekurang-kurang niat. Tapi sebelum tu dia ada perkara-perkara yang sunat. Iaitulah membasuh tangan terlebih dahulu, kemudian mensucikan ataupun membersihkan najis yang ada di badan, kotoran di badan. Kemudian kita nak ambil wuduk sebagaimana wuduk nak sembahyang, kemudian menghadap kiblat. Itu semua adalah syarat-syarat tu, cuma ataupun sunat-sunat mandi wajib cuma tak disebutkan di dalam. Yang tu kita kena tambah dalam kitab fiqh yang lebih mendalam. Dan yang kedua, merata air pada sekalian rambut dan kulit dan pecah-pecah badan. Pecah-pecah badan ni celah-celah, ada yang pecah, lemak-lemak, celah-celah kita kata celah-celah, ada yang berlapit-lapit, yang tersembunyi, celah-celah ketiak dan seumpamanya. Itu kena ratakan air. Bagi mereka yang bertubuh besar ini, dia kena hati-hati lah. Maksudnya kena sampaikan air. Kalau dulu mungkin susah, kita nak kena cebok, nak kena jurui, nak kena rata pula. Lah ni semua ada yang hujan di rumah. Bila ada yang hujan di rumah, dia buka, dia ratakan air sahaja. Mesti ke syarat kena duduk? Tak syarat kena duduk. Syarat dia apa? Buatlah macam mana pun, nak duduk ke, nak terlentang ke, nak menerap ke, apa ke, ikutlah. Kalau nak mandi lagu tu lah. Yang penting apa? Ratakan air. Itu syarat dia. Itu rukun dia. Jadi 2 sahaja rukun mandi wajib. Yang pertama niat, dan yang kedua meratakan air. Cuma tak syarat kita gosok, rata saja, bagi rata, bagi sampai air. Itu adalah hadas besar. Baik, ataupun rukun mandi wajib. Maka hadas kecil itu air sembahyang. Maka hadas kecil itu boleh dihilangkan dengan mengambil air sembahyang. Itu hadas kecil. Hadas kecil ni boleh terangkat dengan mengambil wuduk. Ma rufi'al wuduk. Itu hadas kecil. Apa yang boleh terangkat dengan mengambil wuduk, itulah dia hadas kecil. Apa dia hadas kecil? Iaitulah keluar daripada 2 jalan. Sama ada jalan hadapan ataupun jalan belakang. Jadi sesuatu yang keluar daripada itu, hatta angin pun kita sedang
berada di dalam keadaan hadas kecil. Jadi bolehlah kita pergi ambil wuduk. Pergi ambil wuduk. Lepas ambil wuduk buat apa? Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat wuduk. Dah tu buat apa? Duduk dalam keadaan kita berwuduk. Duduk dalam keadaan berwuduk. Lepas tu kentut pula. Kerja kentutnya dah ni. Pergi ambil wuduk pula. Lepas ambil wuduk, sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat mutlak. Inilah satu amalan yang dilakukan oleh sahabat yang sudah pun dijamin syurga, iaitulah Bilal bin Rabah. Ini amalan yang baik. Amalan yang baik. Saya teringat guru saya dulu, dia jadi mudir lah dulu, timbalan mudir. Masa Tok Ayah Hashim ada dulu, dia jadi timbalan mudir di Pondok Pasir Tumbuh dulu. Lagi nama dia Datuk Wan Muhammad, dapat Datuk baru-baru ni. Lani mudir Madrasah Al-Bakriyah Pondok Pasir Tumbuh. Dia ni masya-Allah ajib. Dia suka mandi di kolah. Mandi di kolah balasah di ada balasah Tok Ayah Zid dengan Tok Ayah Pa ni. Dia mandi. Kan, lepas mandi tu dia hampar dia punya kentola, mayang sunat wuduk tentu lah. Lepas mandi tu ambil wuduk lah, mayang tentu lah. Jadi kita ni boleh tengok tu, kita tanya abang-abang pasal apa, selalu macam tu. Ni dia bila orang-orang alim ni kadang-kadang dia punya amalan dia tu kita tak jangka, dia punya istiqamah, dia mesra dengan amalan tu sehingga dia tak mau terlepas dari sudut keberkatan selepas mengambil wuduk tu disusuli dengan mengambil ataupun dengan sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Ini adalah amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik-baik. Jadi kita pun macam tu lah. Kita pun macam tu lah, duduk di rumah tak ada apa-apa kan, batal wuduk, pergi ambil wuduk. Bila ambil wuduk, duduk dalam keadaan wuduk ni, kita akan jadi sensor kita ni untuk nak melekat dengan benda-benda positif tu sangat baik. Sangat banyak potensi dia. Bila kita batal wuduk, kita pergi ambil wuduk. Bila ambil wuduk, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Habis sembahyang sunat, kita berasa nak berzikir, kita berasa nak istighfar. Kan? Kita berasa nak banyakkan amalan, nak banyakkan selawat, kita berasa nak baca Quran, kita nak pegang Quran boleh kerana ada yang sembahyang. Maka semua tu berada dalam keadaan yang baik. Kita mengekalkan wuduk. Ini adalah salah satu daripada perkara yang mesti kita lakukan. Dan bila kita jaga wuduk, automatik kita akan jaga makan. Supaya kita tak makan benda-benda yang boleh menyebabkan kita kerak ke tandas. Ni kerja makan. Bila kerja makan, kerja habis tandas. Nampak tak? Tak kerja habis tandas pun dia kerja kentut. Makan perangi kan. Kentut dia kerja dah. Jadi benda tu menyebabkan dia cepat batal wuduk dan sebagainya. Boleh kita amalkan sampai satu tahap kita ni tidur waktu malam. Bila kita dah mesra dengan waktu siang beramal dengan sedemikian, waktu malam bila kita terjaga, maksudnya batal wuduk. Bila terjaga batal wuduk, kita pergi ambil wuduk. Bila pergi ambil wuduk, kita sembahyang sunat wuduk. Paling kurang kita sembahyang 2 rakaat waktu malam. Habis sembahyang pergi tidur pula. Tidur jaga, ambil wuduk pula. Tidur tu membatalkan wuduk. Tidur tu membatalkan wuduk. Lepas tu dia berkata, mudah-mudahan saya tidur ni tidur terus lah, tak bangun dah. Supaya saya tak kena ambil wuduk lagi. Jadi ini niat yang tak bagus lah. Paling kurang niat dulu. Kalau terjaga, aku nak bangkit ambil wuduk, nak sembahyang 2 rakaat. Ini amalan. Amalan salafun as-salih. Mudah-mudahan kita pun begitulah keadaannya, menjaga wuduk, dan dalam masa yang sama kita menjaga pemakanan, dalam masa yang sama kita menjaga diri kita. Baik. Maka fardu ambil air sembahyang itu 6 perkara. Ini pun kita ringkaskanlah. Pertama, niat, iaitu ingat hati ketika basuh muka sahaja aku ambil air sembahyang kerana Allah Ta'ala.
Jadi ingat di hati, lafaz tu adalah membantu untuk kita niat. Ingat di hati sekurang-kurangnya sahaja aku ambil ayat sembahyang. Dah tu Ustaz, tak ada kerana Allah Ta'ala pun tak apa, memang kita buat kerana Allah. Itu sekurang-kurangnya. Bila kita duk faham niat sebagaimana lafaz, itu yang kadang-kadang duk takbir tak lepas-lepas. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Dia terjemah balik. Sahaja aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Penat dia tu kan. Nampak tak? Dia yang penting dalam niat ada qasad, ta'arad dan ta'yin. Qasad apa dia? Usalli tu aku nak sembahyang. Sembahyang apa? Fardu, ta'arad tu. Ta'arad tu fardu. Fardu apa? Fardu maghrib. Dalam maghrib tu dah ada 3 rakaat dah. Tak payah sebut 3. Dalam maghrib tu dah ada 3 rakaat. Kenapa kita nak sebut 3 juga? Mana ada maghrib 2 rakaat? Tak ada maghrib. Kalau kita sebut sembahyang isyak qasran, sembahyang isyak qasar, dalam qasar tu dah ada 2 rakaat. Mana ada qasar 1 rakaat? Mana ada qasar 4 rakaat? Tidak. Jadi sebenarnya bila kita belajar semakin lama semakin dalam, sebenarnya mudah saja niat tu. Dia tak jadi payah. Yang jadi payah ni bila kita berasa niat tu satu benda yang membebankan. Niat tu lintasan hati. Kita niat di mulut, nawaitul wudu' lillahi ta'ala. Itu membantu kita niat. Saat air mencecah ke muka, kita pun niat sahaja aku ambil wudu. Bas kedah. Maksudnya cukup macam tu saja. Tak payah lebih-lebih lagi. Supaya kita mudah untuk beramal dan kita tidak ada penyakit was-was. Bila kena penyakit was-was, orang dah habis 4 rakaat, kita duk ambil wuduk lagi, tak habis-habis. Duk ambil wuduk ni, duk ayat, ambil. Ambil sampai lencun habis baju. La ilaha illallah. Ini masalah. Bila dia dah ada penyakit was-was, susah nak ubat. Disebutkan oleh Abdullah ibn Mubarak, orang tanya dia macam mana penyakit was-was, disebut ittaqillah. Bertakwalah kamu pada Allah. Apa maksud bertakwa ni? Ialah kamu kena yakin pada Allah. Was-was ni tak ada ubat. Pilah berubat, kena 7 kolah ke? Pilah berubat, kena dengan siapa-siapa pun tak boleh. Dia kena yakin. Diri dia kena kuat. Yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman-zaman mengaji dulu seronok, kawan-kawan ramai hak yang was-was. Orang tambah mengaji pondok ramai was-was. Ada dulu seorang ni dia kepala mentalaah juga. Orang hebat lah, ngajak kitab tapi penyakit was-was. Sampai dia naik motor kan. Naik motor tu lintas tiap ayam. Lepas tu dia pun unduk balik. Unduk pi sampai kena tiap ayam. Lepas tu orang tanya apa kena mengena motor dengan tiap ayam tu, biar pilah dia kena pun, bukan motor tu hang sembahyang dengan dia tadi. Nampak tak? Ada orang sembahyang naik atas motor? Tak ada. Ataupun sembahyang tanggung motor? Tak ada. Sembahyang ni buh motor di luar, masuklah. Tapi sebab apa dia ulang-ulang tu, dia jadi macam tak puas. Tayar aku kena lah tiap ayam, tayar aku kena lah. Mungkin dia simpan motor dalam pondok ke apa ke? Takut lagi pondok dia pun kena tiap ayam ke apa ke? Penat. Penat tu no. Orang mandi pakai jibok je. Niat mandi wajib ke, mandi sunat Jumaat ke, apa ke, dia ambil paip tu. Kan dulu mengaji pondok ni dia ada di Kelantan biasa ayat tak apa nak cerah, ayat tak apa nak jenuh. Dan kita ni ayat senang. Semua kena gali tanah, cari ayat telaga. Lepas tu dia ada mesin dia semua naik ayat, dia ada paip besar 2 inci untuk masuk dalam kolah besar. Ramai-ramai mandi. Ayat tu orang semua pekat mandi dalam kolah. Dia ambil ayat tu, pala atas pala dia seorang mandi dulu tu. Punya lama. Duk niat tak masuk-masuk lagi.
la ilaha illallah. Oh, nak abang kata kalau dah kena was-was tak dia buat apa. Dia kena yakin lah. Kalau dia tak yakin, itu yang menyebabkan tak selesai masalah. Baik. Kemudian yang kedua, basuh muka. Basuh muka lebarnya. Ni dia punya had dia. Lebarnya maksudnya lebar, sepatutnya lebarlah. Lebarnya daripada rambut kepala, awal tumbuh rambut hingga bawah dagu. Itu had muka. Jadi awal tumbuh rambut ni sekira-kira rambut orang yang kebiasaan lah. Saya dia kata rambut saya sampai ke tengah dah Ustaz. Betul. Ni kepala pun kena basuh orang. Rambut sampai ke tengah. Yang tu tak payahlah. Yang tu bukan rambut lagi, tu kepala. Ni sekira-kira tang mana awal tumbuh rambut, tang situlah kena basuh. Sampai mana? Sampai bawah dagu. Dia punya lintang, dia punya lebar. Kita faham lebar tu ni kan? Lebar dia ialah daripada cuping telinga sampai kepada telinga balik. Jadi apa yang tumbuh di antara tu kita wajib kena basuh. Apa dia? Bulu kening. Apa dia? Ni kita punya sideburn. Wajib kena basuh sebab apa? Dia duk antara pipi dengan telinga. Telinga ni hak lain. Dia punya hak dia cuping telinga. Maksudnya hak ni kena basuh. Bagi orang perempuan hak ni kena ambil berat. Sebab apa kadang-kadang tas ni dia panjang lagu tu. Dia bila panjang dia kena basuh habis bulu atas pipi tu. Ada setengah dia ada tialat hidung. Tialat hidung ni dia berbulu. Berbulu panjang tu. Panjang mana tu kena basuh semua. Buatlah biar panjang lagu tu nampak teruk sangat. Potong lah. Potong. Bagi pendek. Mudah nak basuh. Kita nak ambil wuduk. Dan disitulah menandakan muka yang boleh dilihat oleh ajnabi bagi orang perempuan. Had muka ni maksudnya awal tumbuh rambut, tutup rambut. Bawah dagu maksudnya tutup sampai nak hampir kepada dagu. Telinga ke telinga, tutup telinga. Sebab apa? Rambut aurat. Jadi ni pun dikira sebagai rambut tutup. Jadi tinggal muka sikit saja. Itulah had yang dibolehkan, boleh dilihat, boleh dipandang. Maksud dipandang tu bukan merenung. Merenung tak boleh dengar. Tengok, dia kata boleh tengok, tengok. Dia betul tak boleh. Kita kena jaga. Orang perempuan tak boleh dipandang sampai macam tu sekali. Dia tak boleh pula orang duk biar orang tengok muka dia sampai macam tu sekali. Jadi kita, itulah hak yang dibenarkan oleh syarak. Itulah hak yang dibenarkan. Kalau ada orang nak menengok anak kita, boleh tengok tentang muka je. Muka dengan tapak tangan. Tapi lok-lak sangatlah kata main nak tengok Ustaz tapak tangan. Tak payahlah ambil minta lagu tu. Tengok muka pun dah sudah. Yang bakinya serah pada mak. Dia boleh bersalam dengan bakal isteri kita. Dia boleh tengok bersembang. Itulah yang sepatutnya ada pada kita, anak-anak muda kita yang nak berkahwin. Nabi pernah bersabda kepada sahabat yang nak berkahwin. Nabi tanya, kamu nak berkahwin ke? Dia kata, saya nak berkahwin. Kamu tengok tak lagi? Kamu tengok tak lagi perempuan tu? Dia kata, saya tak tengok, saya tawakal lah. Kahwin lah, yang penting perempuan. Waktu tu tak ada lah passion sajak ke apa, tak ada lah. Yang penting perempuan. Perempuan. Tak apalah, yang penting Nabi kata kena pergi tengok, unzur ilaiha. Nabi tengok, kena pergi tengok. Unzur tu bukan Nabi suruh pergi ra'a dengan kalimah ra'ai. Suruh pergi lihat. Tapi unzur, nazar, kamu pergi. Kalau istilah ilmu ni nazar perhati. Daripada muka itu kita boleh tengok apa tanda-tandanya,
sama ada kita ni ada perasaan jatuh hati ataupun tidak. Kalau tengok dia tak ada perasaan, jangan kahwin, kerana dia boleh menzalimi. Tengok orang perempuan macam tengok tiang elektrik, ni maksudnya tak wajib kahwin lagi. Tapi duk tengok tiang elektrik, duk nampak bayang-bayang perempuan, ni masalah, ni angau. Orang panggil angau, kena tangkap pergi menikah bang lah, tak pergi payah. Nampak tak? Ini adalah salah satu daripada hikmah. Dan inilah batas aurat. Maksudnya lebih daripada dagu itu aurat. Ni bawah ni, dagu ni. Bawah dagu, bukan dagu betul-betul, bawah dagu itu adalah aurat. Kalau kita pakai tudung kadang-kadang dia keluar lemak seketui tau ni. Tu aurat tu. Sebab tu kena ni semua pakai mask selesai masalah, tutup semua. Pakailah mask sampai mati tu. Pakai. Sebab apa? Senang dia tutup habis. Kita automatik semua pakai purdah. Bila pakai purdah ni dia tutup habis semua. Kalau dulu dia ada anak tudung, dia pakai di bawah ni dia tutup sampai ke bawah dagu. Macam kita pakai sejadah pula. Mana ada orang pakai tudung bawa sejadah. Macam kita pakai telekung. Pakai telekung kan orang perempuan dia ada buat bagi lebih sikit ni. Itulah pakaian tudung hak sebetulnya. Nak beli tudung Khadijah ke, nak beli tudung Aisyah ke, tudung Bawai ke, tudung apa jenama mak nikah ni, macam-macam ni, yang penting tutup sampai bawah dagu. Lilit lah macam mana nak lilit pun, sampai tercekik ke, lilit lah. Tapi bawah dagu ni kena jaga. Kena jaga sebab apa? Itu adalah aurat. Kadang-kadang dia lilit nampak bentuk. Bentuk macam mana? Bentuk yang kita kata bentuk rambut, bentuk kepala tak payah lah, memang kena nampak bentuk. Ni dia bentuk rambut. Rambut ni dia buat sanggui. Itu haram. Itu haram. Jangan buat macam tu. Bentuk sanggui ni kena ada, rambut tak ada pun. Dia baru buat rawatan apa ni? Rawatan apa? Kimo. Rambut habis luruh lah. Tapi dia tak ada rambut, dia saja buat bungkai berkata ada rambut. Tak boleh. Dia nampak makin besar ke atas ke tepi ke apa, nampak. Itu tak boleh. Bentuk rambut tu tak dibenarkan. Melainkan kalau dia pun speed apa, nampak bentuk speed saja tak apa. Tapi jangan bagi nampak bentuk rambut itu tak dibenarkan. Jadi bentuk yang dibolehkan adalah kepala, bahu, itu diboleh lah. Tapi kalau bahu pun tak nampak, nak kena buah apa pula atas ni? Nak kena buah kotak lah pula, bagi tak nampak bau. Tu payahlah. Islam bukan macam tu. Jadi yang benda yang mudah tu pun kadang-kadang ramai lagi yang tak lepas dari sudut menutup aurat. Okey, habis. Nak kata ringkas, panjang juga lah. Yang ketiga, basuh dua tangan hingga lepas dari siku. Ini sunat. Sunat kita basuh tangan, samalah muka pun kita basuh tu bagi lepas, bagi banyak, sebagaimana amalan para sahabat, antaranya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, dan sahabat-sahabat yang lain. Dan sahabat-sahabat ni di antara gelaran mereka adalah ghurran muhajjalin. Al-ghurran muhajjalin ini maksudnya apa? Basuhan yang lebih-lebih daripada wuduk. Yang mana basuh yang lebih-lebih daripada wuduk inilah yang akan bercahaya, bersinar-sinar di hari akhirat, yang menyebabkan Nabi kita akan boleh mengecam dan mengetahui kita sebagai umat yang senantiasa sembahyang dan mengambil wuduk. Cahaya wuduk tu ada pada anggota wuduk. Maksudnya kalau basuh tangan ni bagi, hatta Abu Hurairah ni kalau dia basuh tangan ni sampai ke ketiak dia basuh. Sebab apa? Nak bagi yang lebih tu ghurran muhajjalin, bercahaya juga di hari akhirat. Basuh kaki ni sampai ke betih, sampai ke lutut, basuh. Kerana apa? Nak melebihkan basuhan. Nak melebihkan basuhan. Dalam masa yang sama untuk kita menyempurnakan yang wajib. Okey, yang keempat, sapu sedikit kepala dengan air.
Yang kelima, basuh kaki hingga lepas mata kaki. Itu kuku lali lah, sekalian itu 3 kali. Tiga kali. Semua ni itu bukan rukun, tapi disunatkan buat sebanyak 3 kali. Dan yang keenam, tertib. Tertib ni berlaku dalam semua perkara lah. Cuma tidak mualah, tidak berturut-turut. Tidak mualat maksud tidak berturut-turut. Jadi dia boleh ambil wuduk di rumah, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, apa semua ni dia taruh sat, basuh kaki. Dia start motor pergi masjid, sampai masjid dia basuh kaki. Boleh tak? Boleh. Ayak kering dah, kena angin apa semua kering dah ayak. Boleh tak? Boleh. Tapi jangan buatlah takut terlupa. Masuk masjid, orang qomat dia pun kalut-kalut pergi sembahyang sampai akhir lah. Allah, lupa basuh kaki. Lagi malam dia tu imam. Naya. Tu imam tak basuh kaki sembahyang. Kena sembahyang Jumaat pula. Lagi punggah habis. Nak kena start balik khutbah pula. Panjang cerita. Lebih baik basuh siap. Nak abang kata ni bukan suruh buat. Nak abang kata hukum boleh. Kalau kalut-kalut ke apa kan, basuh muka, basuh tangan apa semua ni, selagi sudah di masjid kaki. Boleh. Dibolehkan. Dia tak syarat mualat. Dan tak syarat juga kita ni tertib. Boleh ke ambil sembahyang tak tertib?